alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Seri Pengurusi, yang berbahagia Datuk Timbalan Pengurusi, yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sama-sama dapat berkumpul di surah Al-Mizan. Dan insya-Allah sebentar lagi kita akan dengar kuliah khas Maghrib yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau juga merupakan ahli Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan. Tanpa melengahkan masa, insyaAllah tajuk pada malam ini adalah ibrah atau pengajaran daripada hijrah Rasulullah SAW. Dengan segala hormatnya dijemput Dr. Saya terang ada. Okey, silau saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita pada malam ini dalam satu majlis ilmu yang berkaitan dengan satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yang menjadi satu peristiwa yang begitu simbolik dalam umat Islam, sehingga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab telah ditetapkan tentang kalender hijrah bagi umat Islam, yang mana insya-Allah pada lebih kurang 1 minggu lagi sahaja kita semua akan datang, maksudnya akan datang kepada kita satu musim yang baru, tahun baru dalam kalender umat Islam, iaitu bulan Muharram, yang mana pada bulan Muharram ini selalu diperingatkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah tidak berlaku pada bulan Muharram, sebaliknya pada penghujung bulan Safar, dan kemudian baginda tiba di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal, tetapi kerana sinonim dengan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender umat Islam, maka musim-musim begini selalu kita diperingatkan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak berbicara tentang topik insan agung ini, yang mana baginda adalah merupakan insan yang paling sempurna pernah dilahirkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang paling dicintainya, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari ataupun manusia yang terakhir dilahirkan di dunia ini. Tak ada sesiapa pun yang dicintai selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang menunjukkan kecintaan ataupun perbezaan kecintaan Allah terhadap baginda Rasul berbanding dengan para anbiya, para rasul selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah panggil Nabi SAW dengan panggilan nama begitu sahaja. Sedangkan Allah Azza wa Jalla memanggil para rasul terdahulu dengan nama mereka. Antaranya Allah sebut, Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di syurga ini.
Allah kata lagi, ya Nuh, ihbid bisalamin minna wa barakat. Wahai Nuh, mendaratlah kamu dengan keamanan dan keberkatan daripada kami. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab tersebut bersungguh-sungguh. Allah kata kepada ayah Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberitakan kepada engkau satu berita gembira bahawa engkau akan memiliki seorang zuriat yang bernama Yahya. Ya Musa, la takhaf. Wahai Musa, janganlah engkau khawatir. Para anbiya, para rasul, ulul azm, ini semua Allah panggil dengan nama. Tetapi bila Allah nak panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Satu panggilan yang menggambarkan penghormatan, satu kecintaan yang membezakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para rasul yang lain. Allah ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau mentaati atau menuruti orang yang kafir, orang yang musyrik. Nabi Allah beritahu dalam Al-Quran, Allah sebut panggilan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Bila Allah nak berbicara dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memanggil dengan nama Muhammad, melainkan Allah akan menggandingkannya dengan kalimah risalah ataupun kalimah nubuwah. Allah kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul. Allah menyebut rasul bersama dengan Muhammad. Allah kata lagi, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah kata bukanlah Muhammad itu adalah seperti bapa-bapa biasa daripada kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang membezakan, yang mana kalau kita teliti uslub Al-Quran, kita akan boleh mendapati betapa tingginya darjat kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua ini kalau kita hayati peristiwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat singkap pengajaran dan hikmah yang sangat banyak. Semua ini adalah berpunca hijrah yang berlaku, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku dengan panggilan Allah terhadap Rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, maksudnya wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diperturunkan kepada kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak lakukan, maka kamu tidak menyampaikan risalah daripada Tuhan. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai ujian, berbagai rintangan, berbagai tentangan, sampai mengakibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada bumi yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam paling cintai, sampailah ke bumi Madinah yang penuh barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah tulis ke Makkah, wallah innaki la khairi ardillah wa ahabbul biladi ila Allah. Demi Allah, sesungguhnya kamu wahai Makkah adalah bumi yang paling baik. Wahai Makkah,
kamu adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau tidak kerana kaum aku mengusir aku, nescaya aku tidak akan keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun sahaja perintah daripada Allah, yang mana kita semua sendiri maklum, lebih kurang 3 tahun awal daripada kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kerana khawatir akan tentangan, khawatir dengan tuduhan yang dilakukan oleh kaum baginda sendiri, semata-mata nak menyampaikan risalah Allah yang Allah telah perintahkan kepada baginda dalam ayat ini. Dan kerana itulah kita hari ini alhamdulillah dengan limpahan kurnia dan nikmat daripada Allah, ramai daripada kita di sini dilahirkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan sudah memegang merangkul anugerah Allah yang paling besar. Apalagi kalau nikmat Islam yang mana akan menyelamatkan kita di akhirat kelak daripada terjerumus ke dalam api neraka, ke dalam syurga yang nikmatnya kekal abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tak ada siapa pun yang mengikuti baginda selain daripada orang-orang yang lemah daripada kalangan-kalangan orang Quraisy di Makkah, sahabat-sahabat rapat, hamba-hamba, keluarga-keluarga terdekat. Itu sahaja. Bilangan mungkin sekitar berapa puluh sahaja. Tetapi bila tahun ke-4 setelah Allah Azza wa Jalla turunkan satu ayat daripada surah Syura, Allah kata fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah kata kepada Nabi ketika itu, dakwah secara terang-terangan, sampaikan segala kebenaran, yang mana Allah pilih ayat ini yang diletakkan Syura, yang mana dalam kisah Syura kalau kita buka dan kita baca, kita akan dapati pelbagai kisah-kisah para anbiya dan rasul sebelum ini. Kita akan jumpa kisah Nabi Musa, kita akan jumpa kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim dan para anbiya yang lain yang mendapat pertentangan yang keras, seolah-olah Allah nak menyampaikan satu isyarat dan risalah. Seandainya kamu wahai Muhammad sudah menyelusuri jalan dakwah ini, yang melakukan dakwah secara terang-terangan, menyuruh ke arah yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, kamu akan mendapat nasib yang sama seperti mereka para rasul yang terdahulu, seperti Ibrahim, seperti Nuh, seperti Musa dan para anbiya yang lain. Allah turunkan surah ini sebagai satu penenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Get ready. Sebab dakwah, kalau kita laku dakwah ni ada 2 jenis. Satu al-amru bil ma'ruf, dan yang kedua an-nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, kita suruh ke arah kebaikan. Kita suruh orang buat baik, kita suruh orang berkasih sayang, kita suruh orang muliakan jiran, muliakan tamu, buat itu, salat dan sebagainya. Itu benda yang baik. Yang ini tak berapa ada cabaran sangat. Sebab semua kita boleh terima kalau orang suruh buat kita benda yang baik. Tetapi bila dakwah kita ada unsur al-amru bil ma'ruf, ada unsur an-nahyu 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, ketika itu kita akan mendapat tentangan yang besar. Sebab kita sudah berani menegur kesilapan yang ada pada seseorang, pada masyarakat, pada sesiapa sahaja. Kita nak menegakkan kebenaran, kita nak menyatakan kebatilan. Sebab manusia tak suka dinasihati, manusia tak suka ditegur. Manusia ni sentiasa dia nak rasa diri dia betul. Jadi bila ada orang bagi tahu something yang tidak betul, bagi dia akan mudah melenting, akan ada tentangan. Tapi kalau kita nak menjadi da'i yang sejati, kedua-dua ni kita kena main. Tak boleh hanya kita nak menyeru ke arah yang ma'ruf sahaja dan kita meninggalkan kemungkaran. Sedangkan dua ini satu unsur yang tak boleh berpisah. Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah kata kalian adalah umat yang terbaik selagi mana kalian menyeru ke arah yang ma'ruf dan kalian mencegah daripada kemungkaran. Tetapi bila kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggalkan satu atau salah satu ataupun kedua-dua ni, maka akhirnya kita melihat umat kita pada hari ini dipijak-pijak. Umat kita ini diratah-ratah oleh orang pihak di luar sana, sedangkan kita ni ramai. Kita ada berbilion, 1.6, 1.7 bilion daripada jumlah populasi manusia keseluruhannya. 1/5, 1/6 jumlah kita. Tetapi seperti yang Nabi SAW dah gambarkan dalam hadis riwayat Ahmad, bahawa kita umat Muhammad pada akhir zaman ini akan diratah-ratah. Yang mana para sahabat kata, bukankah, adakah kerana bilangan umat Islam ketika itu sedikit? Nabi kata, bahkan ramai. Tetapi bila mana kita ini sudah dihinggapi dengan penyakit al-wahan, ketika itu kita akan lemah. Iaitu penyakit apa al-wahan itu? Nabi SAW beritahu adalah penyakit takutkan mati kerana cintakan dunia. Bila kita suka dunia, kita tak mau mati ya. Sebab kita nak lagi menikmati keduniaan ni. Itu nasib umat Islam. Tapi kalau kita renung balik perjuangan asal umat Islam, daripada bilangannya beberapa kerat sampai berapa puluh, sampai berapa ratus, sampailah berkembang ke pelosok tanah Arab, sampai ke seluruh dunia, kita akan hargai apa sebenarnya Islam yang kita dilahirkan bersama dengannya ini. Nabi SAW ditentang dengan begitu dahsyat. Daripada manusia yang dihormati oleh masyarakat, 40 tahun Nabi SAW hidup di kalangan Quraisy sebagai seorang yang dihormati, dipuji. Bila sebut Muhammad, siapa tak kenal Muhammad? Seorang manusia yang sangat berakhlak, seorang manusia yang sangat beramanah. Di kalangan masyarakat jahiliah dulu, yang penuh dengan akhlak yang keji, yang penuh dengan budaya tradisi yang teruk, yang penuh dengan kezaliman, ada seorang yang pelik, yang mana akhlaknya baik, yang mana bila bercakap dengan orang tidak berkasar, yang mana tidak menzalimi orang lain, yang mana memuliakan tetamu, yang mana suka membantu orang yang susah. Siapa tak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian tiba-tiba muncul menyerang agama kita, pegangan kita, kepercayaan kita, nenek moyang kita. Orang Quraisy kata, ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tak pernah mendengar pun perkara-perkara seumpama ini daripada zaman nenek moyang kami lagi. Seolah-olah dia nak blame Nabi, takkanlah bapa kami salah, takkanlah nenek moyang kami salah. Cabaran Nabi SAW nak menyeru manusia menyembah Allah. Bila kita nak menyeru manusia menyembah Allah, mau tak mau kita kena nyatakan kebatilan menyembah Tuhan selain daripadanya, kesalahan menyembah berhala, kesalahan khurafat syirik-syirik yang berlaku di kalangan masyarakat Quraisy ketika itu. Walaupun Makkah itu asalnya adalah bumi yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ketika mana ditinggalkan Nabi Ismail masih kecil lagi di tempat yang tak ada sesiapa pun datang. Kemudian mukjizat daripada Allah, keluarnya air mata air Zamzam, sehingga menyebabkan berhijrahnya suku kabilah daripada Yaman, daripada Bani Jurhum, daripada Bani itu sekian, duduk di lembah yang kering kuntang itu, dan akhirnya membina satu masyarakat yang asalnya berada di atas millati Ibrahim, agama ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana peristiwa haji yang kita baru saja berlalu tak lama sebelum ini adalah berasal daripada zaman Nabi Ibrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah kata Nabi Ibrahim alaihissalam, serulah manusia untuk datang menunaikan haji, mereka akan datang daripada seluruh tempat. Kemudian generasi ke generasi, generasi ke generasi, pegangan ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim diteruskan oleh Nabi Ismail pun mula berubah bila mana masyarakatnya
ada segelintirnya yang cuba mengubah agama yang asal. Akhirnya haji yang elok tiba-tiba disulami dengan penuh aktiviti syirik. Daripada tawaf sebelum Islam lagi dah tawaf 7 kali, tetapi akhirnya tawaf itu dilakukan mengelilingi berhala. Bila ada orang duk bawa mai berhala, dijumpa berhala tu dekat Syam, dia pergi letak balik dekat Kaabah, orang masa tu dah tak ada ilmu, dah tak tahu dah, tak ada siapa nak ingkar mungkar ketika itu. Tak ada orang yang nak mengingkar. Kalau ada orang yang mengingkar mungkar ketika itu, kemungkinan akan ada tentangan. Tetapi tak ada siapa yang ingkar. Akhirnya perkara syirik itu berkembang. Akhirnya menjadilah budaya jahiliah yang kita semua sedia maklum. Beratus berhala yang ada di sekitar Kaabah dan di dalam Kaabah. Daripada tawaf yang asalnya sedar, okey, tiba-tiba tawaf pun bogel. Tiba-tiba ada aktiviti sembelih unta, korban di berhala-berhala tersebut. Nabi SAW nak betulkan ini, menyeru manusia daripada menyekutukan Allah kepada tauhid, daripada akhlak jahiliah kepada akhlak Islam. Ditentang, dilabel dengan tuduhan yang tak masuk akal. Nak tuduh Nabi sebagai penyihir, tukang sihir, sebagai penyair, sebagai orang gila. Siapa nak percaya masa tu? Dia orang pun bagi tahu, kalau kita tuduh Nabi SAW sebagai orang gila, siapa nak percaya? Orang gila tak ada rupa Nabi kita ni, maksudnya tak ada rupa Muhammad ni. Kita nak tuduh Nabi penyair. Kita ni bangsa penyair tau. Kita tahu apa yang baginda sampaikan Al-Quran itu bukan syair. Nak tuduh apa? Kita tak tahu nak tuduh apa. Paling-paling tuduh sebagai tukang sihir. Bapa saudara Nabi SAW, Abu Lahab. Abu Lahab, bapa saudara yang berkongsi blood, sama dengan Abu Talib, sama dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Inilah bapa saudara yang cuba membenamkan anak saudaranya sendiri. Bayangkan, Abu Lahab sebelum Islam, Abu Lahab dah kahwinkan 2 anak dia dengan anak Nabi SAW, Utbah dan juga Utaibah. Dikahwinkan dengan anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, yang mana kedua-dua ni adalah kemudiannya menjadi isteri kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila Nabi dah bawa Islam, dia suruh anak dicerai. Itu kita bagi tahu iman itu tak dapat diwarisi dengan hubungan darah. 4 pakcik Nabi SAW, daripada 12 pakcik Nabi, adik-beradik ayahnya Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, 4 pakcik Nabi yang sempat bila mana Nabi SAW sampaikan dakwah. Sebelum yang lain-lain semua dah meninggal. 2 masuk Islam, 2 tak masuk Islam. Yang masuk Islam siapa dia? Hamzah dan juga Abbas. Yang tak masuk Islam, Abu Lahab dan juga Abu Talib. 2 bapa saudaranya. 2 masuk Islam, membantu Nabi, yang sangat membantu. 2 lagi tak masuk Islam, seorang membantu, seorang tak membantu. Dan Abu Lahab punya pertentangan luar biasa. Cuba kita bayangkan, dalam keluarga Bani Hashim yang protek Nabi SAW, dia boleh seorang-seorang dengan isteri dia, partner together, melawan Nabi. Di sebalik masa tu Bani Hashim ramai yang tak masuk Islam, tetapi diprotek Nabi SAW atas dasar asabiyah, atas dasar kepuakan kabilah. Ni kita punya family, kita kena jaga, jangan biar bani-bani lain nak pijak dia. Abu Talib, manusia yang paling banyak membantu Nabi, 10 tahun. Maksudnya Nabi daripada umur 40 tahun turun wahyu sampai umur Nabi 50 tahun, Abu Talib support dia 10 tahun. Abu Talib bagi rumah dia, Abu Talib bagi reta dia, protect dia, defend.
manusia macam ni adalah manusia yang sepatutnya yang pertama sekali memeluk Islam. Tetapi Abu Talib tak masuk Islam. Manusia yang dah jaga Nabi daripada kecil, sejak wafatnya ayahnya Abdul Muttalib, datuk kepada Nabi SAW, umur 8 tahun masa tu Nabi. Abu Talib jaga sampai umur Nabi 50 tahun. Itu yang kita kata subhanallah, hidayah ni di tangan Allah, dalam kuasa Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya boleh sampaikan, tetapi akhirnya Allah jua yang menentukan untuk memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Bayangkan Nabi SAW ditentang dengan begitu dahsyat, sampaikan sahabat-sahabatnya kena berhijrah pergi ke Habsyah pada tahun 5 kerasulan. Kemudian pada tahun 7 kerasulan, orang Quraisy ambil keputusan untuk nak boikot satu family Bani Hashim. Bani Hashim adalah the most respected kabilah Quraisy yang ada di Makkah. Masa tu banyaklah kabilah Quraisy. Kan? Quraisy ni adalah nama kira moyang mereka ni, nenek moyang mereka ni, Quraisy. Bani Hashim salah satu daripada keturunan Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ni Quraisy. Daripada Quraisy itulah kemudian lahir dia punya cucu cicit, pelbagai kabilah yang keluar semua daripada anak ni. Ada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni satu bani yang banyak memegang urusan ketenteraan. Daripada Bani Makhzum lahirnya insan-insan seperti Abu Jahal. Lahirnya seperti Khalid bin Al-Walid daripada Bani Makhzum. Antara kabilah lagi Bani Adi. Bani Adi ni antara yang paling famous daripada Bani Adi, Umar bin Al-Khattab. Daripada Quraisy ada Bani Jumah. Yang mana daripada Bani Jumah ni ada Umayyah bin Khalaf. Kemudian ada banyak lagi Bani Asad. Daripada Bani Asad ada Talhah. Ada juga Aminah ibu Nabi SAW. Kemudian daripada Hashim, Bani Hashim ini ada lagi kabilah-kabilah lain, Bani Abdul Syams, Bani Abdul Muttalib. Semua mereka ini adalah daripada Quraisy. Tapi Bani Hashim, yang mana adalah satu susu galuh yang paling dihormati daripada kabilah Quraisy. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Tabrani, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Adam wastafa Bani Hashim min Kinanah wastafani min Bani Hashim. Nabi beritahu Allah ni dah pilih Kinanah ini daripada keturunan Nabi Adam, dan daripada Kinanah ini juga Allah telah pilih Bani Hashim, dan daripada Bani Hashim Allah telah pilih Nabi kita SAW untuk lahir. Tetapi atas dasar asabiyah ini Abu Jahal menentang dakwah Nabi. Abu Jahal daripada Bani Makhzum, dia pun nak perjuangkan klan dia. Dia kata mana boleh kita dengan Bani Hashim ni bersaing. Dia orang bagi makan, kita bagi makan. Dia orang sembelih unta, kita sembelih unta. Dia orang pergi berperang, kita pergi berperang. Tiba-tiba dia orang claim ada Nabi daripada Bani Hashim. Siapa pula Nabi daripada kabilah kita ni? Itu tentangan Abu Jahal yang semuanya berpunca daripada ta'assub. Sampailah peristiwa pemboikotan Nabi SAW dan kaum keluarganya Bani Hashim selama 3 tahun, sampai ke tahun ke-10 Hijrah. Khadijah binti Khuwailid, isteri yang telah mengorbankan jiwa hartanya yang banyak itu kepada Islam, sampai habis segala hartanya. Dan kemudian setelah berakhirnya peristiwa pemboikotan Bani Hashim itu, Allah telah mengangkat nyawa Abu Talib
Dan kemudian selang 2 bulan disusuli dengan kematian isteri yang tercinta Khadijah, yang telah menyebabkan Nabi SAW sangat bersedih. Sangat bersedih. Yang pertama, manusia yang paling dia nak masuk Islam tak masuk Islam, Abu Talib. Sampai ke akhir hayat Abu Talib nazak, dia berdiri dekat sebelah Abu Talib, "Ya ammi, ucapkanlah la ilaha illallah, wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah." Abu Talib teragak-agak. Tengok pula Abu Jahal dan the gang dia dekat sebelah. Abu Jahal kata, "Atarghabu an millati abik?" Kamu nak lari daripada agama, nak berpaling daripada agama ayah kamu? Sampailah akhirnya Abu Talib bagi tahu dia akan berada dalam agama ayah dia, Abdul Muttalib. Maksudnya tak masuk Islam lah. Nabi SAW sedih, menangis. Dia kata, "Astaghfirulaka ya ammi." Aku akan minta ampun kepada kamu, minta supaya Allah at least lepaskanlah pakcik ini. Ni pakcik yang dah tolong Nabi 10 tahun. Dahsyat punya tolong. Orang lain semua nak serang kerana Abu Talib itu. Orang musyrikin tak berani. Kerana orang hormat Abu Talib, orang tak berani usik Nabi lagi. Sampai akhirnya bila dia minta, dia kata, "Ya Allah, ampunkanlah pakcik aku Abu Talib." Allah turunkan ayat, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ma'ahu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah kata tak seharusnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman itu untuk meminta pengampunan buat orang yang musyrikin, walaupun mereka itu kaum keluarga yang terhampir dengan mereka, selepas mereka tahu bahawa mereka ini adalah daripada penghuni neraka. Maksudnya di dunia ni apa sahaja yang kita buat, kalau kita tak mentauhidkan Allah, di akhiratnya tiada manfaat. Tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah adalah ujian yang mesti kita kena lepas. Abu Talib bila wafatnya Khadijah bertambah sedih. Nabi bawa diri pergi berdakwah terus. Khadijah meninggal pada bulan Ramadan. Pada bulan Syawal Nabi terus bertolak pergi ke Taif tahun ke-10. Sampai ke Taif kena hambat, kena baling batu. 10 hari pergi terus balik, kena kejar. Nabi lari pergi ke kebun, lari turun. Sampai Nabi dalam keadaan sedih tu, malaikat Jibril dalam Sahih Bukhari pun bagi tahu. Malaikat Jibril turun. Dia kata, "Wahai Muhammad, hari ini aku bawa kepada kamu 2 malaikat gunung ini. Kalau kamu nak, minta aja dekat malaikat ni, angkat gunung ni hempap kepada penduduk Taif." Apa Nabi SAW bagi tahu? "Aku masih lagi mengharap kepada Allah, semoga daripada zuriat-zuriat mereka ini akan keluar mereka yang akan menyembah Allah wahdahu la syarikalah." Punya Nabi ni punya pemaaf, punya kasih sayang. Nabi tak kata hancurkan mereka. Masa tengah sedih, tengah gerak, Nabi masih lagi berprasangka, tak apalah kalau diorang ni tak nak beriman, aku masih lagi mengharap ada anak-anak keturunan mereka ni semua yang masih lagi mungkin boleh menerima iman, boleh menerima Islam. Itu adalah salah satu daripada peristiwa yang paling menyedihkan Nabi SAW, selain daripada peristiwa perang Uhud. Nabi balik, Nabi teruskan dakwah. Apa pun yang jadi, dakwah tetap terus. Kena halang, tak halang, Nabi tetap dakwah, jalan. Sampailah akhirnya pada tahun ke-11, satu malam Nabi bertemu di Aqabah. Aqabah ni dekat Mina kan, siapa yang pergi haji tahu kan, tempat melontar gitu tu. Kebetulan Nabi terjumpa dengan 6 pemuda Yathrib daripada suku Khazraj. Yathrib adalah nama asal bagi Madinah. So kalau kita sebut Yathrib, itu maksudnya Madinah lah. Nabi tukarkan kemudian namanya kepada Madinah. 6 pemuda ni adalah, kita kata, asal kepada Islam itu masuk ke Madinah. Bila mana 6 pemuda ni terjumpa, Nabi pun tak ada malu-malu, terus dakwah. Masya Allah, itu KPI luar biasa. Kita kena set dalam diri kita ni. Pernah tak kita buat macam tu? Kita jumpa non-Muslim, tiba-tiba kita dakwah, kenalkan Islam, mungkin kita akan takut, kita akan malu, kita rasa, Allah, aku ni tak layak, Allah, tak boleh nak buat. Akhirnya sampai ke kita mati pun kita tak pernah buat. Nabi buat, berjaya tak berjaya tu lain cerita. Berapa banyak yang tak berjaya.
Tapi ketika Nabi jumpa 6 pemuda ni, 6 pemuda ni tengah sembang, dia pun pelawa Nabi datang, Nabi pun sampaikan Islam, Nabi bacakan ayat-ayat Quran, mereka terpesona. Dia kata, kami dah dengar dulu dekat Yathrib, orang Yahudi ni selalu sembang, kata akan muncul Nabi di kalangan mereka di sana. Tapi kami rasa engkaulah maksudnya yang Yahudi itu maksudkan. Cuma Yahudi ni diingat Nabi yang terakhir ni wujud daripada kalangan Bani Israel. Macam biasa. Sebab Bani Israel ni adalah Yaqub. Yaqub anak kepada Ishaq, Ishaq anak kepada Ibrahim, Ismail adik-beradik kepada Ishaq. Tetapi dalam susu galon Nabi Ismail tak ada siapa pun yang dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul sampailah Nabi kita SAW. Sedangkan daripada keturunan Ishaq, daripada keturunan Yaqub, itulah yang munculnya para Nabi Bani Israel yang begitu banyak sekali. Jadi dia orang Yahudi ingat Nabi ni mesti keluar daripada Bani Israel, tengok keluar daripada Arab. Itu yang dia tak boleh accept tu. Tengok, semuanya adalah kerana asabiyah yang telah membutakan mata hati. Bila kita terlampau ta'assub sangat, itulah yang akan jadi. Kemudian akhirnya dia orang beriman dengan Nabi SAW. 6 orang ni berjanji kepada Nabi SAW, kami akan balik dan kami akan tahun depan kami akan datang bawa mai lebih ramai. Masuk tahun depan, tahun ke-12 kerasulan, mereka pun bawa 12 orang. 12 orang yang datang untuk berjanji setia, yang dinamakan sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. 12 orang ni, 9 daripada suku Khazraj, 3 daripada suku Aus, bai'ah pada Nabi SAW untuk nak protect Nabi SAW, untuk tidak mencuri, tidak berzina, untuk tidak berlaku zalim dan sebagainya. Dan mereka kata, kami balik ni, kami berjanji kami akan sampaikan Islam ini ke seluruh pelosok Yathrib, dan tak ada satu rumah pun di Yathrib melainkan pasti akan mendengar pasal kamu. Mereka balik, Nabi utuskan siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang awal memeluk Islam, daripada seorang anak muda yang kaya, yang handsome, yang begitu dijaga oleh ibu dia. Bila masuk Islam, mak dia terus potong semua. Tak ada dah kad kredit, tak ada debit card, tak ada apa saja, tak ada. Sampaikan dia tak ada baju, sampaikan kulit dia menggelupas. Pemuda yang dulunya segak, tetapi bila Nabi tengok, Nabi dah sedih keadaannya. Nabi utuskan Mus'ab bin Umair pergi, seorang pergi wakil untuk nak menjadi rujukan mufti di Yathrib ketika itu. Bayangkan, tahun depan, tahun ke-13 kerasulan, 70 wakil daripada Yathrib yang datang bertemu dengan Nabi SAW untuk nak memeterai perjanjian Aqabah yang kedua. Subhanallah, kalau kita dengar macam mana kisah Mus'ab ni dakwah disampaikan kat Madinah, antara first kali strategi yang dia buat, dia mesti kena tackle ketua-ketua, orang-orang yang berpengaruh. Dia duduk dan kemudian dia cari Sa'ad bin Mu'adh, Usaid bin Hudhair, yang mana dua orang ni antara orang yang paling berpengaruh lah dekat Madinah. Dia kata kalau kita boleh tackle mereka berdua ni, insya-Allah semua yang lain akan follow dia. Bayangkan, dalam masa 1 tahun dakwah Islam di Madinah lebih dahsyat, lebih rancak daripada di Mekah. Bilangan yang memeluk Islam lebih ramai di Madinah. Sampaikan mereka bertemu dengan Nabi SAW pada tahun ke-13, berjanji setia. Dan ketika itu mereka menawarkan tempat kepada Nabi SAW. Dia kata, sampai bila kamu nak dihambat, kamu nak menjadi diancam oleh orang-orang Quraisy, datang kepada kami, kami akan bagi tempat. Sebab kita tamu kehormat, kami akan jaga, kami akan protect. Kalau Quraisy datang perang, kami pun akan datang, kami akan perang, sanggup.
Nabi SAW kata, Tuhanku masih lagi belum memberi keizinan kepada aku. Tetapi sahabat-sahabat lain silakan pergi berhijrah, mencari peluang untuk mengembangkan Islam, kerana di sana tempat manusia mudah untuk nak menerima Islam. Pergi ke sana supaya Islam itu boleh dikembangkan secara lebih meluas. Kalau kita duduk sini tak boleh, kena sekat, susah nak berkembang. Dah 13 tahun tu jumlah umat Islam pun tak berapa ramai sangat. Akhirnya bila mana Allah turunkan ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ayat yang memberi keizinan awal untuk umat Islam menzahirkan kekuatan untuk nak melawan kezaliman yang mereka dapat. Tapi dekat sini ada satu kisah pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya. Kalau kita renung kisah 6 pemuda Yathrib, kita jadi seperti mereka. Macam mana? Jangan kita rasa kita remehkan bilangan. Kalau kita tengok orang yang datang masjid tak apa, tak ramai, jangan sedih. Sebab keberkatan itu tidak terletak pada jumlah, tetapi keberkatan itu terletak pada niat yang ikhlas. Yang Abdullah bin Mubarak beritahu, rubba amalun qalil katharatun niyah. Barangkali dengan walaupun amalan itu sikit, tapi hasilnya boleh banyak dengan niat yang baik. 6 orang ini telah menyebabkan hidayah itu masuk ke semua ataupun kebanyakan penduduk Madinah ketika itu. So kita tak tahu, mungkin kalau kata dalam satu kelas kita adalah 3 orang datang, jangan sedih, teruskan macam biasa. Kerana Islam itu pernah dalam keadaan yang ghuraba, masih lagi dalam keadaan yang sikit, yang dalam keadaan yang ganjil. Dan Nabi pun bagi tahu umat Islam di akhir zaman yang akan kembali menjadi ghuraba, akan menjadi macam pelik kan. Orang yang kurang, orang yang pegang pada Islam ni jadi orang tengok macam pelik kan. Tak, kita sekarang ni pun dah merasai benda tu kan. Bila kita nak solat sometimes, kalau kita pergi seseparuh tempat pun kita rasa macam ish, pelik kan. Kita rasa macam nanti orang pandang orang ni, orang siapa. Subhanallah. Ini seketika ini Allah uji kita dengan pandemik sebegini. Dan bila kita tengok, Masya Allah, ini sebenarnya, ini pun adalah setelah PKP yang dah berapa bulan, 5-6 bulan kan ya. Ini sebenarnya adalah kita kata macam rumah Allah, masjid ataupun surau yang pertama saya kembali lah selepas daripada PKP. Sebelum ni semua jadi online. Dan bila kita kembali ke masjid, maksudnya kita tengok, kita tak dapat nak rapatkan saf. Kita rasa sedih kan. Imam pun mungkin jadi janggal nak sebut rapatkan saf, tak boleh rapat belaan. Kita nak salam tak, salam ke tak salam, salam ke tak salam, dah mula muskil lah. Padahal ni semua syiar kan. Salam ni semua apa yang Nabi SAW sangat tuntut kan. Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di kalangan kamu. Nabi beritahu antara ciri manusia yang masuk syurga dalam keadaan yang aman, antaranya afshus salam, orang yang menyebarkan salam. Dan Nabi beritahu di akhir zaman nanti manusia hanya akan bagi salam kepada orang yang dikenal je. Dan kita pun rasa macam, ya Allah, rindu balik kan. Kita appreciate zaman tu. Tapi kita jangan risau, jangan khawatir. Sebelum ini pun di Makkah umpamanya, lebih daripada dalam sejarah Islam pernah disebutkan hampir dalam 40 peristiwa yang telah menyebabkan tawaf di Baitullah itu terhenti seketika. Yang paling lama pada kurun keempat Hijrah dulu, ketika peristiwa Qaramitah, satu puak yang masuk ke Mekah, dibunuh orang. Zaman dulu kan banyak perang-perangan, dan dicuri Hajar Aswad. Hajar Aswad, kalau tuan-tuan nak tahu, pernah dicuri lebih daripada 22 tahun. Tak ada Hajar Aswad tu dekat Kaabah, sampailah kemudian dikembalikan. Dan pernah peristiwa ketika itu tawaf haji terhenti dekat Mekah selama 10 tahun. Lama. So benda ni berulang kali. Dan kemudian berlakunya peristiwa taun, satu wabak bubonic plague yang berlaku dulu. Akhirnya jangkit beribu-ribu orang mati masa tu.
Dan zaman ni dia ada sikit gambaran yang kita sedang lalui. Jangan kita panik, tapi insya-Allah kita lalui ujian ini. Moga-moga insya-Allah dengan ujian tu kita akan kembali kuat, dan kita akan, keimanan kita, kecintaan kita kepada rumah Allah akan semakin kuat, kecintaan kita kepada majlis-majlis ilmu akan semakin kuat. So itulah tanda kita sudah lulus dengan ujian Allah. Daripada saya pun risau sekarang ni, sebab SOP kena berhenti ke tak berhenti kan? Itu aja, kena berhenti ke? Kena berhenti sikit kan? Okey, 2 minit. Itulah dilemanya kan. Tapi alhamdulillah kita ambil semangat daripada hijrah yang Nabi SAW, daripada hijrah baginda ini membawa satu perubahan kepada diri kita. Hijrah ini Nabi dah bagi tahu, la hijrata ba'dal fath. Tak ada lagi, maksudnya tuntutan untuk berhijrah daripada Madinah pergi ke Mekah itu, dari Mekah ke Madinah itu selepas peristiwa pembukaan kota Mekah. Tapi yang ada jihad dan niat. Yang tinggal pada kita sekarang ni adalah hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Kita dituntut seharian kita untuk nak muhasabah. Setiap daripada hari kita kena muhasabah balik. Apa hari ni yang membuatkan kita lebih baik daripada semalam? Apa kesalahan semalam yang hari ni kita tak nak buat dah? Supaya setiap hari kita istiqamah sikit menjadi hamba Allah yang lebih baik. Menjadi hamba Allah yang lebih baik. Itu yang kita nak. Itu tujuan kita di hidup. Dan kita sebagai manusia ini, Allah tak biarkan kita ni mengaku kita beriman selagi kita tak diuji. Dalam Al-Quran Allah kata, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira mereka ini akan dibiarkan senang-senang nak kata kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Kita akan diuji dengan begitu dahsyat daripada segenap penjuru. Akidah kita, akhlak kita, ibadah kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau kita nak bahaskan lebih panjang, dia boleh pergi panjang. Itu sebelum PKP kita boleh panjang-panjang sikit. Tapi time ni ada few SOP yang kita risau untuk langgar. Jadi insya-Allah kita harap semoga insya-Allah daripada peristiwa hijrah ini sentiasa kita muhasabah perjuangan Nabi kita SAW, muhasabah diri kita, baca balik sirah-sirah Nabi SAW. Percayalah, kalau kita betul-betul baca, belajar, jangan stop sampai kita akan rasa begitu rindu, dan kita akan hargai insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita akan sensitif, kita akan mudah tersentuh bila ada sesiapa yang menyakiti baginda. Kita akan cuba, kita sampai satu tahap kalau kita boleh menangis kerana Nabi SAW, alhamdulillah. Itu umat yang Nabi puji. Satu umat yang datang selepas daripada Nabi SAW, yang rindu nak jumpa dengan Nabi tapi tak pernah jumpa. Kita tak pernah jumpa Nabi, macam mana kita nak rindu someone yang kita tak pernah jumpa kan? Orang yang paling kita sayang, ibu bapa, anak-anak kita semua, isteri suami ni, manusia yang dekat dengan kita, kita rindulah. Tapi Nabi ni kita tak pernah jumpa. Kita cuma dengar hadis, kita cuma dengar kisah, kita cuma baca. Macam mana kita nak rindu? Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. InsyaAllah saya tak mau panjang-panjangkan lagi. InsyaAllah kalau ada peluang kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Dr. Kamil Jamili di atas itu yang disampaikan sebentar lagi. Semoga Allah memberikan kita kefahaman untuk faham ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.